9. Okey. Tak baca doa okey. Okey, bismillah. Kacau nak macam-macam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilma wa razaqna fahma ya Allah ya Tuhan kami. Tambahkanlah ilmu, iman dan amal kami. Hubungkanlah kami di kalangan orang-orang beriman dan beramal soleh dalam segala urusan hidup kami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah, kita baca Al-Quran dulu ya. Satu muka surat surah Al-Anfal ayat 17, muka surat 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falam taqtuluhum walakinna Allah qatalahum. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. Kejap-kejap. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم
ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai dah kita baca Al-Quran, surah Al-Anfal daripada ayat 17 hingga ayat 25. Masya-Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Kita lagi berapa hari lagi nak puasa? 2 hari lagi. Lagi 2 hari lagi nak bertemu dengan Ramadan. Jadi apakah persiapan yang telah pun kita buat sehingga hari ini? Apakah persiapan yang kita sudah pun buat ataupun masih lagi bersiap? Siap tak habis lagi no? Kalau baju raya dah beli dah? Warna apa baju raya? Apa tema dia? Nak buat kuih apa? Order lagi ke? Kuih order lagi? Tak lagi no? Buat kuih anak murid sasa no? Tak no? Ambil order dia? Ambil order apa benda lagi? Atau bila nak ambil? Mereka mengaji sungguh no. Okey, alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin hari semakin kita faham ya, semakin hari kita semakin bertambah ke arah kebaikan. Tetapi amin alhamdulillah. Kalau tidak dulu ni dah meriah dah persiapan kita ni. Ya, zaman-zaman kita jahil dululah. Lah pun jahil lagi. Zaman jahit teruk dulu ni. Zaman jahit teruk. Lah ni jahit kurang sikit lah. Boleh lah insyaAllah lah dalam pada tambah-tambah ilmu ni. Alhamdulillah kenal dah erti ibadah, erti kemanisan, erti pentingnya kita bertemu dengan Ramadan ya. Jadi persiapan yang kita nak masuk satu madrasah yang sangat-sangat besar lah ya kepada orang beriman. Dan umur umat Muhammad ketika bulan Ramadan adalah umur yang sangat-sangat bernilai. Kerana semua ibadahnya berganda, ibadahnya berganda, pahalanya berganda, dan juga dibukakan segala pintu-pintu kebaikan, ditutup semua pintu-pintu kejahatan, dan adanya satu malam yang tersangat-sangat istimewa iaitu malam Al-Qadar, yang mana kalau siapa beribadah pada malam itu terlebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah, semua orang duk tunggu-tunggu, semua orang nak masuk. Tapi bukanlah bermakna masuk makna semua orang boleh masuk dengan kejayaan. Yang pentingnya kita ada persiapan. Kita kena buat 2 persiapan, iaitu persiapan zahir dan persiapan batin. Ada 2 persiapan. 2 persiapan iaitu persiapan zahir dan persiapan batin. Persiapan zahir ni tak susah, senang saja. Kita persiap zahir ni tak susah. Mencari ilmu adalah persiapan zahir. Kita nak belajar berkenaan dengan puasa. Sebab dalam bulan Ramadan yang paling banyak ibadah kita buat adalah berpuasa. Di samping ibadah-ibadah yang lain. Tapi yang wajibnya adalah puasa lah dalam bulan Ramadan. Jadi makna kita akan belajar lah apa itu rukun puasa, syarat sah puasa, syarat wajib puasa, perkara-perkara membatalkan puasa. Kita buat persiapan yang tu. Itu adalah persiapan zahir. Tetapi dalam ramai-ramai kita pun masih lagi yang belum buat persiapan zahir. Maknanya mereka tidak mengambil berat tentang ilmu.
nak bertemu dengan puasa tu, dengan Ramadan tu, nak berpuasa. Jadi kita ni alhamdulillah kita duk belajar tu pun tak habis belajar. Kalau tidak nak bandingkan dulu kita mana ambil kisah sangat nak belajar tentang puasa ni. Itu persiapan zahir. Contohnya beli kurma di rumah, persiapan zahir. Ya, kita siap-siap dah nak buka puasa, nak makan kurma, kena beli yang tu. Takkan tak siap, takkan hari puasa baru nak beli. Maknanya kita dah siapkan kurma, nak makan apa, nak buka puasa apa, nak siap nak makan di meja mana. Kalau mungkin hari-hari biasa kita makan meja kecil kat dapur. Tapi dah start bulan Ramadan, kita nak makan meja depan. Besar sikit, anak-anak boleh main makan sekali. Suami, mak dia, ayah dia, anak-anak dia semua makan sekali. Sebab dalam Islam ni tak boleh tidak, memang kena berjemaah. Cuma bila hari-hari biasa tu kita memang sibuk, tak sempat nak makan sekali. Kan? Kita tak sempat nak makan sekali. Nak cari sebab nak makan sekali susah sangat. Kadang-kadang anak balik sekolah makan dulu, kita tak makan lagi. Sekejap kita pula rasa lapar, tanya suami dia tak lapar, kita makan dulu. Buka periuk, bohlam pinggan, boh lauk sikit-sikit, makan pula. Lepas tu sekejap suami pula rasa macam lapar, abang makan dah, saya kenyang dah. Dia pula makan, sorang-sorang. Tapi bulan Ramadan ni alhamdulillah berkat ya, buka puasa sama-sama. Jadi kita banyaklah persiapan nak pakai telekung apa, nak bertarawih. Cari dah siap-siap. Ni lagi 2 hari balik, esok ni pergi basuh, pergi gantung, beli baru ke, tak kisahlah. Tapi hari pertama Ramadan tu telekung saya lain pada telekung hari biasa. Ya, telekung saya lain pada telekung hari biasa. Saya nak pakai hak ni. Bukan kita pergi mayang di masjid, mayang di rumah, tapi berlain. Sejadah baru, telekung baru. Kalau tak pun hak jarang pakai hak elok tu kita siap. Okey, yang tu tak ada masalah ya. Hafal doa nak buka puasa, hafal doa nak minum air kan. Buka puasa dengan air doa lain. Sekali buka puasa sendiri pun doa lain. Jadi semua bersiap lah. Tetapi yang paling susah ni adalah persiapan batin. Persiapan batin. Persiapan batin ni sangat susah muslimin muslimat sekalian ya. Sangat-sangat susah. Saya kata muslimin muslimat sebab ada yang menuntut lelaki juga ya. Dekat kita ni semua perempuan lah depan ni. Sangat-sangat susah muslimin muslimat semua. Dan kemungkinan tahun-tahun sebelumnya kita gagal. Dan kita cuba lagi tahun ni. Ya, sebab apa? Persiapan batin ni adalah hati. Hati. Untuk masuk dalam Ramadan ni, madrasah Ramadan ni, kita tidak boleh ada dengki. Dengki tak boleh ada. Marah tak boleh ada. Benci tak boleh ada. Dendam tak boleh ada. Kena bersih. Saya yakin kita semua ada pengalaman di fitnah. Betul tak? Hutang tak bayar. Betul tak? Betul tak tu? Orang kata kat kita, betul tak? Betul kan? Orang penayar kita, betul? Habis asyik kita, orang penayar kita, kita tak penayar orang. Kita ambil lah dulu hak tu dulu, ambil part tu dulu. Sebagai hak kita nanti kan. Hak orang buat kat kita ni banyak lah. Dan secara dia nak, kenapa kita berat sangat buat amal ibadat. Dalam bulan Ramadan patutnya kita rasa manis buat ibadat. Kita bangkit sembahyang tarawih, kita bangkit sembahyang tahajud ya. Kita puasa tu pun dengan penuh rasa manis, keimanan ya, keimanan, rasa kemanisan. Tapi kadang-kadang kita tak capai tau benda tu. Kita tak capai. Kita baca Quran pun rasa biasa je. Sebab kita tidak ada persiapan batin. Okey, sekarang ni kita masuk satu wilayah ataupun satu wilayah, atau kita kata satu peningkatan apabila kita memaafkan. Okey? Kita memaafkan. Senang je nak maafkan orang ni. Susah tak? Senang? Susah. Okey, kalau itu susah tak apa, kita terima sebagai tu satu benda yang susah. Maknanya ada lagi yang susah lah kita tak boleh buat. Kalau wilayah kemaafan kita belum boleh buat, kita takkan boleh buat yang akan datang. Pertamanya, kita kena maaf. Nak ke tak mau ke, kita nak jadi orang yang Nabi kata, engkau bersama dengan aku. Siapakah orang yang akan bersama dengan aku di akhirat? Nabi panggil berumbungan dengan dia, Nabi Muhammad SAW. Kita tak capai lagi satu tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Ada 3 tahap. Kalau tahap pertama maaf pun kita tak boleh buat, kita akan jadi manusia yang sangat susah di akhirat.
Okey, line kacau ya. Line kacau di TikTok okey tak? Line dekat TikTok okey tak? Guli merah, guli biru keluar dah depa kata. Guli merah, guli hijau semua keluar dah. Okey, ni ada 133 orang. Saya jarang juga kalau live sampai 133 orang memang ramai. Kalau live kat TikTok ni jarang nak ramai. Okey, depa kata okey. Okey, mungkin ada setengah okey, setengah tidak ya. Okey, lagi sekali saya bagi tahu ya, kita sama-sama. Saya pun berperang juga. Saya pun berperang. Bukan makna saya cerita ni saya baik tak. Saya pun berperang. Dan saya suka benda ni saya ulang-ulang kerana untuk diri saya dan untuk yang lain. Saya dulu. Saya pun berperang sebenarnya. Saya bukan baik mana pun, saya pun berperang. Saya pun suka merajai hati saya. Dan sekarang ni, apa yang kita perlu buat adalah apabila lagi 2 hari nak masuk Ramadan, masih lagi tak boleh maafkan orang yang buat baik, buat buruk pada kita. Orang yang kita kata dalam bahasa orang kata kurang ajar kat kita lah. Kurang ajar sungguh. Kurang ajar sungguh ni. Kurang ajar. Hak yang buat buruk, yang buat fitnah, yang buat kuhajat. Jadi kan pertama sekali langkah dia adalah maafkan dia. Muslimat semua muslimin boleh tak? Siapa kata tak boleh nak? Tunggu je kesusahan dia dekat akhirat. Kita maafkan dia bukan sebab dia, tetapi kerana kita nak berdamai dengan Allah. Kita maafkan dia bukan sebab dia, tapi kerana kita nak berdamai dengan Allah. Bulan Ramadan, bulan yang Allah bagi istimewa untuk kita supaya kita boleh berdamai dengan Allah, tetapi kita tolak untuk berdamai kerana kita tak mau maafkan orang yang kuhajat dekat kita. Saya suka kuhajat, memang kuhajat. Pasal kita tak buat kacau dia, dia kacau kita. Wajar dah. Kalau dia kan minta hutang kat kita, kan kita duk elok-elok dia minta hutang, nak tolong dia lah kan. Sebab dia susah, kita pun bagilah kat dia hutang kan. Saya tak ada orang hutang saya bagi contoh je. Saya rasa tak ada siapa hutang saya. Saya pun tak ada hutang orang. Kalau ada begitu mana? Pukul saya lupa. Kalau setakat saya ingat, saya tak ada hutang orang. Orang pun tak ada hutang saya. Tak ada siapa hutang saya. Kalau ada pun dulu masa zaman mengaji dekat kolej, saya pun halal dah. Saya dah halal dah. Saya pun teringat. Bila saya pun teringat. Okey, saya halal dah. Kau ajak lah tu. Masa dia susah dia minta kat kita, macam dengan pengemis. Sekarang kita dah jadi pengemis pula minta kat dia. Sekarang ni kita boleh maafkan dia sebab kata, ya Allah, aku ada rezeki sekarang cukup pun. Kalau dia tak bayar kat aku pun cukup. Engkau bagi kat aku banyak rezeki, ya Allah. Tapi aku ni suka ingat lagi hutang dia pada aku. Padahal hang tak bagi, kalau dia tak bayar aku cukup dengan rezeki yang kau bagi dekat aku. Kita ingat, sebab itu bisikan syaitan. Jangan jangan sekali-kali kita dengar syaitan berbisik, sebab dia berbisik untuk bermusuhan. Andai kata pertama maafkan dulu dia, luka dah hilang tapi parut masih ada, ustazah macam mana? Okey, nanti saya cerita. Kita tak saya faham. Sebab orang tu penghajam. Bila dia memang penghajam. Bila dia buat salah kat kita, kita dah maafkan dia, kita ingat lagi dah. Apa perkataan kita yang kita akan sebut? Jangan bagi aku jumpa dia je. Aku tak boleh pandang dia ni. Tak apa, aku maafkan dia. Tapi jangan lalu depan mata aku. Ada juga jenis tu. Tapi aku mesti ingat sampai sekarang. Okey, tak apa. Jangan dengar bisikan syaitan. Sebab syaitan buat bisik sekarang. Dia suruh kita ingat juga apa yang dia buat kat kita. Okey, sekarang kita bina satu langkah yang baru, iaitu kita maafkan dia. Dan kita yang nombor 2, kalau anda boleh maafkan dia, anda dah berjaya satu langkah. Langkah yang kedua, langkah yang kedua adalah mendoakan dia. Mendoakan dia. Boleh tak? Angkat tangan malam ni sebab kita ada 2 hari lagi. Kalau kita masih lalai, kita tak boleh tahu berdamai dengan Allah. Kita tak boleh tahu masuk Ramadan dengan gembira dan tenang. Angkat tangan. Bangkit malam, angkat tangan. Ya Allah, perkataan pertama, ayat pertama yang kita keluar memang akan menyebabkan muka kita akan kerut, muka kita akan seksa, badan kita akan menggetar. Ya Allah,
Si Fulan, kalau mampu sebut nama dia sebut, kalau tak sebut boleh kata hamba Allah ni, Allah tahu siapa dia. Dia pernah menyakitkan hati aku ya Allah. Aku tak buat kat apa pun kat dia. Dia menyakitkan hatiku, dia sangat bagi aku sedih. Dan dia lah punca aku sangat sedih sampai ke hari ni. Aku maafkan dia ya Allah. Saat ini aku maafkan dia ya Allah. Itu yang pertama. Lepas kita kata aku maaf tu kan, hati kita akan jatuh satu bebanan yang sangat berat. Yang sangat berat. Lepas tu kita teruskan lagi doa. Ya Allah, tapi mesti kena bangkit tahajud. Tak boleh waktu zuhur, asar ke, maghrib ke, semua tak boleh. Kena waktu yang Allah menanti dan membuka tangan menanti kita punya doa. Selepas kita maafkan dia, kita doakan dia. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berilah hidayah kepada hamba-Mu ini. Berilah taufik dan hidayah kepada dia, supaya dia mudah bertaubat dan dia sedar kesalahan dia. Dia kembali menjadi orang yang baik di sisi-Mu ya Allah. Orang yang beriman, orang yang bertakwa. Doa. Jangan doa buruk. Sebab kalau kita doa buruk dekat orang, kita untung apa Allah Ta'ala? Kita puas hati atas dunia aja. Dia ada lagi keturunan-keturunan dia yang bawah-bawah, anak pinak dia, lelaki dia semua ada lagi. Kita doa orang tu mati. Mungkin boleh mati, Allah mungkin makbul doa kita sebab kita dianiaya. Kita mau doa bagi bisnes lingkup. Mungkin bisnes dia boleh lingkup sebab kita orang yang tak naya, doa kita akan diterima oleh Allah. Tapi kita untung apa? Kita tak untung apa? Kita puas saja. Puas di mana? Di dunia. Tapi kalau kita doa dia bertaubat, dia jadi orang baik, di akhirat esok kita terima segala kebaikan yang dibuat tu asbab doa kita. Dia memang jahat, tapi sebab doa kita, dia jadi orang baik. Satu lagi, sebab dia umat Nabi Muhammad SAW. Kita tak boleh doa yang buruk untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kita tak boleh doa dia masuk neraka sebab dia umat Nabi Muhammad. Kita umat Nabi Muhammad, kita tak boleh doa keburukan untuk umat Nabi Muhammad. Walaupun dia jahat, dia tetap umat Nabi Muhammad. Kalau kita mampu doa tu, semakin bebanan kita semakin jatuh, semakin luruh ke bawah, kita semakin ringan. Dan yang ketiga, tak semua orang boleh buat. Yang pertama mungkin orang boleh buat. Yang kedua mungkin orang boleh buat. Yang ketiga inilah yang Nabi kata, siapa boleh buat, orang ini yang akan bersama-sama dengan aku di syurga. Berbuat baik dengan dia. Bagi hadiah kat dia. Hai, dia buat jahat, macam mana aku boleh bagi hadiah? Bagi hadiah kat dia. Silaturahmi dengan dia. Ziarah dia. Tambah-tambah kalau dia sakit, pergi ziarah dia. Soal sekarang ni bukan soal kita, soal berdamai dengan Allah. Bukan soal kita. Soal kita, kalau soal kita, kita dah masuk perangkap syaitan. Syaitan dah bisik dekat kita. Hang jangan pergi rumah dia. Dia buat naya kat hang. Dia sihir hang. Satu keluarga hang sakit pasal dia. Hang nak pergi lagi. Sekarang ni, selagi kita tak buat tiga benda ni, siapa yang ada musuh, siapa ada orang yang masih lagi buat penaya dia, kita tak akan tenang masuk Ramadan. Amalan yang kita buat tidak akan manis. Kita tak akan temu kemanisan beribadah dengan Allah. Tapi kalau kita buat tiga-tiga benda ni, kita menjadi orang yang Nabi sebut-sebut, yang Nabi tunggu untuk bersama dengan Nabi di syurga nanti. Orang yang masih berdendam adalah orang yang sangat susah kehidupan dia di akhirat. Dia sangat susah. Akhirat ni,
Kalau kita jadi orang baik pun, tapi sebab ada dengki dan juga dendam, kita ni dah ikut rombongan dah tau nak masuk syurga. Jalan masuk syurga berombongan. Tapi tiba ada satu gangguan depan kita, kita pusing-pusing belakang. Orang belakang semua tak ada. Geng yang beratok sama-sama kita nak pergi syurga tak ada. Pasal apa ni? Aku duduk tak mana ni? Aku nak pergi ke mana ni? Masa tu baru kita kata, awaklah masa kat dunia dulu aku tak maafkan orang. Awaklah dekat dunia dulu aku dendam dengan orang. Awaklah kat dunia dulu aku benci dan aku dendam kat satu si Fulan ni sampai aku mati. Pernah dengar ada orang kata, hang tunggu dekat akhirat esok. Aku tak akan maafkan tau. Hang tunggu dekat akhirat, kita urus di akhirat. Bukan benda tau nak sembang-sembang urus dekat akhirat. Dia ingat senang. Semayang tahajud 1000 rakaat pun kalau hang dah dendam, hang tak sampai dekat Allah semayang 1000 rakaat tu. Bila kita masuk Ramadan, kita nak masuk dengan tenang. Jangan cari pasal dengan manusia, jangan kisah pun apa orang kata kat kita. Ada satu kisah Imam Hasan Al-Basri. Dia seorang imam yang hebat. Sangat hebat. Bila ada orang mai dia pergi ceramah dekat satu tempat, ada satu orang tu dia mai jumpa dengan imam. Dia kata, Imam ceramah baguslah, dia kata. Hebat. Ramai orang dengar ceramah imam. Seronok sangat. Kami pun seronok. Tetapi ada satu benda saya nak beritahu kat imam. Dia buat dah. Daripada dia habaq dan kata elok, dia ada tetapi. Imam kata apa dia? Saya nak beritahu ada orang kata kat imam. Imam ni dia nak jaga hati. Kalau saya tanya jujur-jujur lah. Kita nak tahu tak? Saya saja jujur dah, jangan kata kerana ceramah ni terus tak betul. Apa yang berlakon? Dan kalau betul-betul jujur-jujur nak tahu tak? Nak kan? Mai duduk tadi. Apa dia? Siapa dia? Imam kata, kalau hang cakap yang betul, tak apa. Kalau hang cakap tak betul, anak murid aku ramai ni nak pukul hang. Dia kata, demi Allah, cerita ni betul. Kalau hang cakap yang betul, imam kata lagi kan, hang cakap yang betul, anak murid aku nak pukul hang juga. Hang pilih, mana satu nak? Cakap betul pun kena pukul. Lah pilih. Dia nak cakap juga. Imam kata, suruh dia keluar. Dia tak ada manfaat dalam majlis ilmu ni. Dia akan merosakkan hati orang. Kalau ada siapa-siapa yang habaq macam, aku nak bagi tahu satu lah, lama dah duduk simpan ni. Tapi orang tu duduk ada tepi-tepi ustazah jugalah. Contohlah kan. Dia duduk kata kat ustazah kat belakang. Contohlah. Okey, mulai hari ni kita kata kat dia, tak payah habaq. Dan saya nak bagi tahu ni pasal dia rapat dengan ustazah ni, pasal dia duk kata kat ustazah ni. Tak payah habaq. Kalau habaq, saya akan buruk sangka dekat dia dan saya akan buruk sangka kat kamu juga. Jadi kita kena jaga hati, jangan dengar apa yang dia nak kata terpulang pada dia. Cara kita nak jaga hati. Kalau dia nak kata, biar pergi lah. As long as kita tak buat apa pun kat dia, dia nak kata kat kita, biar pergi kata. Tapi takkan ustaz tak mahu tahu? Tak saya tahu. Saya tak mahu tahu. Biar pergi lah. Saya buat apa yang saya boleh buat. Kalau dia nak kata, biar pergi kat dia. Sebab kita tak mahu buruk sangka dekat umat Nabi Muhammad. Saya tak mahu buruk sangka kat dia. Apa saja orang kata kat saya, biar pergi lah. Tapi nak abang, tak usah abang. Saya kena hang-hang untuk main mengaji. Dia pun kena halau juga. Pasal dia nak abang, dia pun jangan main. Sebab kalau dia main, dia pun akan rosak orang lain juga. Kata biar apa pun. Kata biar. Nak bagi orang tak kata, mana ada orang tak boleh kata, orang semua boleh kata. Okey, kita nak jaga hati, kita kena ingat jaga hati. Punca kerosakan hati ni dua. Kejap
Punca kerosakan hati. Terima kasih dekat sahabat-sahabat di TikTok. Boleh tolong masih like sampai 27k. Masya Allah, jazakillah, jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillah, teruskan ya, sebab kita nak jaga hati lagi 2 hari kita nak masuk Ramadan. Kita memang nak kena jaga hati. Hati dia ada tingkap. Kena ada tingkap. Pertamanya pintulah, kita katalah pintu dia. Pintu yang menyebabkan hati kan rosak adalah pertama mata, kedua telinga. Pertama mata, kedua telinga. Itu dia punya tingkap dia. Itu lubang dia. Kalau kita tak jaga mata, mata menyebabkan rosak hati. Telinga pun menyebabkan rosak hati. Kalau kita bulan Ramadan kan kita tak boleh ngumpat. Bila kita mengumpat, kita duduk dengan di kalangan orang yang mengumpat, kita dapat dosa tak? Dapat. Kalau orang mengumpat seseorang yang kita tahu ataupun kita tak kenal, kita nak jaga hati kita, kita kena bangun. Jangan dengar. Kalau kita dengar, kita dah merosakkan hati kita. Sebab hati dia akan rosak dengan 2 sumber ni je. Mata dan telinga. Siapa-siapa yang Allah tak bagi dia mata dan telinga sejak kecil, dia tidak ada dengki dan dia tidak ada dendam. Sekarang ni yang kita dengki pasal apa? Sebab kita ada mata, kita ada telinga. Zaman sekarang zaman dedah mata. Sebab banyak sumber daripada media medsos lah. Media sosial. Banyak kita buka je orang bercerai. Kita komen. Kita tengok, kita komen. Orang ada penyondol kononnya. Kita pun tengok. Kita memang tak kata apa tapi kita tengok. Dia akan rosak tu. Lepas tu kisah-kisah politik tak payah abang lah. Benda dah menang dah, duk mengumpat lagi. Dulu masa duk tengah bertanding tu satu hal. Kan dah angkat dah siapa yang menang, sudahlah. Duk sibuk lagi. Hang kata aku kata, hang ku kata. Nampak tak? Semua orang boleh rosak. Semua orang boleh rosak. Nak nanti JK masjid pun macam mana juga. Mengata lagi. Jadi macam mana kita nak jaga hati? Sangat-sangat susah. Jadi buat masa sekarang ni, perkara yang sangat penting pada kita adalah yang pertamanya, maafkan kesalahan orang, mendoakan orang, dan yang ketiganya, buat baik. Buat baik. Okey, kalau kita kata operation jantung, susah nak operate jantung. Kita buat persiapan operate jantung. Persiapan, doa, dan kita bagi tahu sahabat-sahabat kita tolong doakan saya apa semua. Tapi hati kita tak pernah operate pun. Jantung operate pakai stand. Lepas tu sekali bubuh ni, kaki operate, kanser operate, ketumbuhan operate. Jadi kita rasa macam berat sangat kalau kita nak masuk media dewan operation lah, dewan bedah tu. Tapi bila kita nak masuk Ramadan ni, kita operate dah hati kita. Tu panggil tazkiyah hati tu. Jangan banyak sangatlah bercanda lah. Bercanda di pasiran pantai. Jangan banyak ingat bercanda. Jangan banyak sangat melawak. Buat status yang tak ada kena mengena hujung bangkai. Abang nak bagi orang gelak lah. Melawak tak tentu-tentu. Kita kadang-kadang pun kita tengok benda ni ada manfaat tak untuk aku reply, untuk aku komen. Tak ada manfaat, jangan. Kadang-kadang bukan ada apa pun, benda tak ada apa langsung. Pucuk pangkai pun tak ada, point pun tak ada. Seronok buat satu benda yang orang boleh komen. Apa benda yang hang sampai ni? Kita pun sama. Mata kita baca, nak jaga hati, tak payah terlibat. Okey. Bila kita operate, ubat bius dia apa dia? Dia kena ada ubat bius juga. Tak ada ubat bius, jenuh nak sakit kan? Ubat bius. Ubat bius dia, kita nak operate hati, ubat bius dia sakit dah ni, minta maaf kau orang sakit dah.
Sakit kan? Nak doakan orang sakit tak? Sakit kan? Okey. Nak buat baik pula dengan orang tu, apa hal pula nak buat baik dengan orang tu? Sakit tak? Sakit. Ubat bius dia apa dia? Ubat bius dia, Nabi kata, barang siapa yang mendoakan saudaranya yang tidak ada di depannya tanpa pengetahuannya, dia akan mendapat doa yang sama dan doa tu tidak akan ditolak. Buat bisnes. Kebas tu. Jadi makna kita dah, aku kena doa. Aku kena doa. Hari-hari bangkit malam dia doa, ya Allah, anakku periksa SPM ni, bagi dulu lah ya Allah. Ya Allah, aku bisnes tak apa nak laku ni, tak apa nak maju, ya bagilah rezeki aku murah ya Allah. Doa tu boleh je Allah tolak bila-bila masa. Tapi kalau kita nak dapat, kata Nabi Muhammad SAW, malaikat tidak angkat pena dia dan akan tetap menulis doa kita dan dimakbulkan oleh Allah apabila kita doa kepada orang yang buat hajat dekat kita. Panjang dia punya hajat tu. Hang buat hajat dekat aku kan, bila doa tu, ya Allah, aku hajatnya dia, ya Allah. Malam dia bangkit kan, dan doa orang Kedah macam tu. Orang Kedah, dia pun hajat kat aku, ya Allah, aku lemah lah dengan dia ni lah. Tiap-tiap kali lah dia nampak muka aku, dia fitnah aku. Tiap-tiap kali aku nak buat macam mana, ya Allah. Ya Allah, teruskan doa. Selain doa hidayah semua tu kan, bagi anak dan suami dia bahagia, ya Allah. Dapat dah, Allah makbul dah doa kita. Sebab kita nak bahagia. Ya Allah, aku mohon padamu, ya Allah, bagi dia kaya, ya Allah. Kaya dah kita. Kaya dah. Dia bagi dah. Jadi, cara nak bagi Allah makbulkan doa kita adalah dengan apa? Mendoakan orang yang buat fajar. Orang yang buat fajar. Kat kita. Doa dekat dia. Apa yang kita nak? Doa semua kat dia. Allah akan makbulkan doa kita. Itu sama. Cari siapa yang buat jahat kat kita, cari semua. Cari semua. Malam ni setiap doa dah. Cari. Duk ingat-ingat lagi dia buat kan. Duk ingat-ingat lagi jahatnya kita buat. Sebab itu adalah syaitan. Syaitan berbisik. Dia bisik. Sebab syaitan dia hanya sembuh satu je. Kita kalau duduk dalam dewan ni pun, kalau ada seorang yang kita tak berkenan, rasa senang duduk tak? Sekilat kepala tu, leher tak beralih tau. Dia duduk belah ni. Dia duduk belah ni kan. Lengah tak boleh beralih pasal musuh ada sebelah ni. Allah, dia main pula dah. Tak masuk, tak gamak pasal duduk depan pintu dah. Masuk-masuk dia ada. Lepas tu, duduk macam tu. Tak seronok. Tak seronok duduk. Tak seronok hidup. Tapi bila kita dah tak ada apa dengan dia, kita masuk pun seronok, betul tak? Bayangkan macam itulah seronoknya hidup kita dekat akhirat esok. Dan Allah kata kalau siapa melapangkan kesusahan hamba Allah yang lain, Allah melapangkan kesusahan dia dekat akhirat esok. Nak cerita teruk dan susahnya dekat akhirat esok, tak tercerita kita. Kalau kita tengok akhirat, kita duduk dekat akhirat tu, kita nampak susah, baru masa tu kita kata, awaklah duduk minta maaf sebulan. Ni tak pasal pula aku nak tunggu dia berjuta tahun bagi dia selesai, sebab dengan aku tak selesai lagi. Dia tak selesai ramai orang. Bukan kita saja. Kita dah kata dah, dia ni memang jenis orang mulut celupang apa semua kan. Jadi kita tak maulah maafkan dia. Kita kata memang jahat pun dia tak layak nak dimaafkan contohnya. Betul dia. Jadi memang tak layak. Okey, tak apa, hang tunggulah. Dia buat jahat dengan ramai orang. Kita ni tak tahu yang ke berapa juta tahun nak kena tunggu. Orang lain masuklah dia syurga. Senang ya, apa pasal dia masuk? Dia dah maaf. Okey. Itu bab bius dia. Lepas pada ubat bius dia, dan satu lagi kekuatan kita adalah bila mana Nabi Muhammad SAW memanggil orang-orang yang tidak ada musuh, orang-orang yang sudah memaafkan, orang yang tidak ada dendam, orang yang tidak ada dengki, akan bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW. Yang tu Nabi panggil pula. Seronok tak? Seronok kan?
Buat apalah kita hidup dalam marah kan. Jadi kalau kita nampak apa-apa saja ke orang tu tak kena di mata kita, jangan cipta satu lagi, pandang lagi sekali. Sebab nanti syaitan akan bisik. Jadi kita tengok, tak tahu sudah. Kalau kita marah, kita ganti marah tu dengan doa. Memang kita marah ni, kita dah meluat dah tengok tu. Lepas tu kita doa lah. Ya Allah bagi hidayah kat dia, ya Allah bagi hidayah kat dia. Sebenarnya doa tu untuk siapa? Untuk kita. Aha. Kita marah kat dia lah. Kita marah kat dia, lepas tu dia hutang kita tak, dia hutang kita, lepas tu dia dah meninggal. Dia sebab kita ni hidup lagi. Jadi kuasa atas kita jugalah untuk memaafkan dia. Jangan kita yang mati dah lah, tu yang susah tu. Kita mati masalah, dia mati dah. Tapi hari ni kita tahu, kita maafkan lah. Hutang tak bayar, tapi walaupun hutang dia tak bayar, rezeki aku ada cukup. Kita kata je dah, rezeki aku cukup. Memang kita geram sebab dia tak bayar kita hutang kan. Tapi kita ingat satu lah, sebab rezeki tu Allah yang bagi. Rezeki hak hutang tu Allah tak bagi. Ada pula ganjaran bagi orang yang menghalalkan hutang tu di akhirat nanti. Lagi besar pada duit yang dia bayar. Kalau dia hutang 5,000, dia bayar di dunia 5,000. Tetapi bila kita dah tak mau bising dah dengan dia, kita tak bersangkut dah dengan dia sebab dia memang tak mau bayar, minta pun tak mau bayar, apa pun tak mau bayar. Jadi kita kata ke Allah, ya Allah aku halaikan semua apa yang dihutang dekat aku hanya minta redha-Mu ya Allah. Allah bagi lebih daripada 5,000 tu. Dengan dunia pun Allah bagi lebih, dengan akhirat pun Allah bagi lebih. Tapi kalau dia bayar 5,000 je lah kita dapat. Susah tau benda macam ni. Bila syaitan, sebab yang marah tu syaitan. Janganlah duduk orang kat dia. Berapa dah lah dia hutang 5,000. Berjalan merata orang tu. Duit tak bayar. Hutang tak bayar. Dia hutang hang kembali lagi. Dia berjalan pergi dalam negeri. Hang duduk di sini. Hang tak dapat apa. Tak dapat. Okay. Kita betul tu. Kita ada rezeki kita kan. Allah insyaAllah. Allah bagi rezeki kita, jangan masa hati. Rezeki ni luas. Sebab yang bagi tu yang maha kaya. Ambil sikit je abang nak sakit hati, nak uji kita tengok kan. Padahal hutang tu kadang-kadang bukan banyak pun 300 je. 300. Tapi dia tak mau bayar. Jadi kita sakit hati tak? Sakit hati. Tapi Allah bagi kat kita bukan 300 tau. Lebih daripada 300. Saja Allah hantar orang nak uji kita ya. Dah lah baik lah kata. Baik lah. Melimpah-limpah rezeki kita, tak pernah putus pun. Sihat. Tapi kita umur-umur lah ni, yang paling penting sihat. Duit pun tak jadi nombor satu. Dulu masa kita muda mungkin kita nak duit, betul tak? Ya Allah nak duit, nak kaya, ya Allah nak beli rumah kan, nak beli kereta, nak macam-macam kan. Tapi bila kita dah sampai umur-umur kita ni, kita hanya nak apa? Sihat. Janganlah sakit lutut pun dah tak boleh nak jalan tau. Sakit lutut pun susah tau. Sakit pinggang, sakit lutut, sakit macam-macam lah tak payah. Bila ada habang kata totok, urat, saraf semua. Bila Allah bagi kita sihat, Allah seronok sangat ya. Tak ada nilai dengan duit. Jadi syaitan bisik lagi. Sebab dia tak mahu kita bersyukur. Duk marah dekat orang tu. Orang hutang, orang hak buat naya. Padahal kalau dia tak ada pun dalam hidup kita sebenarnya. Kita okey je. Tapi sebab bisikan iblis dengan syaitan tu sangat kuat. Iblis syaitan dia bisik sangat kuat. Dia lagi tak bergaduh, lagi tak musuh, dia tak puas hati. Ada dua amalan yang tidak akan diterima oleh Allah SWT dalam bulan Ramadan ni. Yang pertama, orang yang dengki. Yang keduanya, orang yang bermusuh. Dua amalan yang Allah tak akan terima. Yang pertamanya, orang yang dengki. Dan yang keduanya, orang yang bermusuh. Penat tak buat sembahyang tarawih berpuluh-puluh rakaat, puasa pagi sampai malam, buat ibadah, buat sedekah, buat tu buat ni. Tapi Allah tak terima sebab dengki. Tengok orang dengki, tengok orang lebih sikit dengki. Orang tu meniaga lebih pada kita, dengki. Kita buka kedai sama dengan kedai dia, dekat-dekat. Kedai dekat-dekat, tapi kedai dia ramai. Kedai kita tak ramai. Cara nak menghindari dengki macam mana? Parking tak ada, kita panggil, cik, parking depan kedai saya pun tak apa. Sila. Sebab kalau kita, parking ni hanya untuk pelanggan. Untuk pelanggan kedai saya sahaja. Tulislah kedai dia, kedai apa ke, bunga cempaka ke apa kan.
Hanya untuk pelanggan kedai bunga cempaka saja. Oh, mak kalau kedai hak sebelah hak orang ramai tu main parking tepi kedai dia, jam ah. Keluar cakap pinggang. Macam tu. Beli kedai mana? Ni kedai saya punya pelanggan. Pakcik jangan buat badan macam ni, otak tak ada. Oh. Parking sana pakcik, apa pula depan kedai saya pula ni? Ada kan? Oh, dia suruh customer parking pula. Nampak? Ada, memang ada. Itu memang biasa. Jadi macam mana cara nak buat? Letak kun dekat kedai dia kata. Jadi macam ni, kita kalau kita nak kata aku nak dengki apa? Kata. Aku nak dengki apa? Allah bagi rezeki kat dia, rezeki tak pernah tukar tau. Rezeki tak pernah tukar. Hak dia, hak kita. Tak pernah kata, oh pasal kedai dia tu, hak kita lari pergi kat dia. Tak akan tukar. Benda tulis awal lagi. Pasal apa tak yakin dengan rezeki? Kalau pergi kat dia ramai, tu rezeki dia. Rezeki kita hari lain. Cabang lain. Jangan risau. Kalau takut lagi pada rezeki, itu tak boleh jadi macam burung tu. Nabi Allah sebut dalam Quran. Siapa yang tawakal seperti tawakal burung, Allah akan buka pintu rezeki dia seluas-luasnya. Burung tak pernah risau dia dapat rezeki atau tidak. Tapi dia keluar pagi, dia tak balik tengah hari, dia balik malam. Tapi dia tak pernah fikir aku jumpa ke tak tengah jalan ni, aku nak pergi ke mana. Dia terus je dia kata aku mesti akan jumpa rezeki aku. Dia keluar dalam keadaan kenyang, anak-anak dia pun kenyang. Tapi kita manusia tak percaya dengan rezeki Allah. Sebab tu kita selalu takut. Kita tak ada rezeki bila orang buka kedai sebelah dengan kedai kita. Allah, kita dah buka lama, dah 10 tahun tau kedai kami kat sini. Pasal apa hang buka kedai hang jual benda yang sama? Senangnya, rezeki dia dah tulis, rezeki kita pun dah tulis. Jangan takut. Hikmah puasa merupakan rukun Islam yang ketiga yang diwajibkan ke atas umat Islam yang mukallaf. Puasa telah disyariatkan oleh kepada umat Nabi Muhammad SAW, merupakan satu sambungan tradisi amalan umat Nabi-Nabi yang terdahulu. Jadi kita wajib puasa. Okey, ada dua sebab ataupun hikmah Allah wajibkan umat Islam berpuasa. Apa dia hikmah dia? Yang pertamanya, ujian kepada kita. Puasa ni satu ujian. Yang keduanya, rahmat. Rahmat ya. Okey. Ujian ni maknanya melalui perintah itu Allah hendak menguji siapakah hamba-hamba yang benar-benar bersabar. Kita kalau bab bersabar dalam bulan Ramadan, tapi kalau sebelum Ramadan pun kita masih belum bersabar dengan kerenah-kerenah manusia, maka macam manalah kita nak bersabar bertemu dengan Ramadan? Memang banyak lagi lah, tak boleh. Sebab tu bila tiap-tiap tahun kita buat ibadah rasa tak manis. Kenapa tak manis? Sebab tadilah ada sangkut-sangkut lagi dengan makhluk Allah. Semoga kita boleh mencuci, memperbaiki lagi hati kita supaya hati kita dah bersedia untuk bertemu dengan Ramadan. Okey, besok dekat Masjid Taman Belian kita tengok rukun. Itu bab yang buku tu lah, buku fiqh tu. Kalau kat sini kalau ada masa lagi bulan Ramadan kita masuk lagi. Kita bedah siasat lagi berkenaan dengan hati. Sebab persiapan zahir, kalau macam kita kata dekat Masjid Taman Belian tu persiapan zahir lah. Dekat Ar-Rahman ni persiapan batin. Kita bincang hati je dekat sini. Sebab hati yang paling susah sangat kita nak cuci. Okey, insya-Allah kau no. Jadi malam ni kita masih ada masa lagi 2 hari untuk kita lupakanlah keburukan-keburukan atau kejahatan-kejahatan manusia pada kita, ataupun kita sendiri pula renung apakah kejahatan-kejahatan kita pada orang lain pula. Kita pernah ada bercakap-cakap buruk tak tentang orang lain? Kita ada menyakitkan hati orang ke tak? Jadi kita kena saling maafan. Okey, so yang baik tu daripada Allah. Syidah boleh tulis sambungan untuk minggu depan tu, persiapan hati siri kedua lah.
Tadi yang pertama tulis yang dah maaf-maaf semua tu, yang bab tu, ni bab lain pula nah. Okey. Okey, Alhamdulillah, syukur pada Allah. Terima kasih semua yang berada di TikTok. Semoga beroleh manfaat ilmu yang terbaik. InsyaAllah besok kita live lagi pada jam 5.30 petang di Masjid Taman Berlian Al-Ustaz, tapi berkenaan dengan persiapan Zahir lah. Syarat puasa, syarat wajib, rukun dan sebagainya. Kalau bulan Ramadan, minggu depan kita start mengajak pukul 3 petang. Kita mengajak pukul 3 petang. Bulan Ramadan kita buat 3 petang ya, hari Isnin dan hari Selasa. Okey, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita doakan semoga Allah pilih kita di kalangan hamba-hamba Allah yang sudah mempunyai persiapan zahir dan persiapan batin untuk bertemu dengan Ramadan dan merasai kemanisan Ramadan dan keluar dengan kejayaan menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Bertemu besok jam 5.30 petang. Okey, bye-bye semua.